Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permesyuaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan, meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya jemput Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakob. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang berhormat daripada Machang untuk menjawab soalan Yang berhormat. Semasa menjelang suatu musim perayaan utama dalam negara, kerajaan akan melaksanakan kaedah kawalan harga barangan melalui skim kawalan harga musim perayaan untuk menyekat kenaikan harga yang tidak menasabah kerana permintaan tinggi pada musim-musim perayaan. Penetapan jumlah barangan adalah mengikut musim perayaan, sama ada Tahun Baru Cina, Pesta Keamatan, Hari Gawai, Hari Raya Puasa, Deepavali atau Christmas. Dan bagi jenis barangan adalah terdiri daripada ayam, daging, telur ayam, sayur-sayuran, barang kering dan juga hasil daripada laut. Dan kerajaan akan mengkaji dari masa ke semasa keperluan penambahan barangan mengikut musim perayaan. Kerana ianya banyak bergantung kepada permintaan pengguna di atas sesuatu barangan khususnya pada musim perayaan. Terima kasih. Ya, Machang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang berhormat Timbalan Menteri. Sekarang ini rata-rata orang bercakap tentang kenaikan kos sara hidup. Apabila kita bercakap tentang kenaikan kos sara hidup, maka sudah tentulah ianya akan dikaitkan dengan kenaikan ataupun peningkatan harga barang-barang keperluan. Kita dapati banyak peniaga yang telah mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang sesuka hati mereka pada kadar yang tidak berpatutan dengan meletakkan pengurangan subsidi minyak sebagai salah satu daripada alasan. Soalan tambahan saya, apakah kerajaan bercadang untuk meningkatkan lagi hukuman di bawah Akta Kawalan Harga dan Aktiviti Pencatuan 2011 kepada peniaga-peniaga yang tidak mengikuti syarat-syarat terhadap harga-harga barangan kawalan, dan juga memasukkan beberapa
jenis barang-barang keperluan untuk dimasukkan di dalam kawalan harga ini. Dan yang kedua, rakyat mempunyai alternatif untuk ke kedai rakyat satu Malaysia, tetapi kedai rakyat satu Malaysia masih belum menyeluruh di negara ini. Adakah kerajaan bercadang untuk menggalakkan pengusaha-pengusaha kedai rakyat satu Malaysia ini yang ada merasa tertekan akibat daripada deposit yang dikenakan pada kadar yang agak tinggi, iaitu 450,000. Adakah kerajaan bercadang untuk mengurangkan kadar deposit ini? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, memang kita mengetahui mengenai dengan kos sara hidup yang meningkat kebelakangan ini. Tetapi banyak tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk menentukan supaya harga barangan ini dapat dikawal daripada masa ke semasa. Dan untuk persoalan Yang Berhormat mengenai dengan kesalahan-kesalahan ataupun penalti yang ditetapkan. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi segi kesalahan dan juga penalti di bawah Akta Kawalan Harga dan juga anti pencatutan 2011, pertamanya mencatut atau membuat keuntungan tinggi yang tidak menasabah dalam menjual atau membekal barangan, iaitu kesalahan di bawah Seksyen 14 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Dan yang keduanya, menjual barang harga terkawal melebihi daripada harga maksimum yang ditetapkan. Bagi segi bukan pertubuhan, perbadanan individu, kesalahan pertama Yang Berhormat 100,000 ataupun penjara 3 tahun. Kesalahan yang kedua atau berikutnya ialah 250,000 atau penjara 5 tahun. Compound maksimum 50,000. Itu bagi segi pertubuhan perbadanan individu. Sekiranya pertubuhan perbadanan ataupun syarikat, kesalahan pertama 500,000, kesalahan kedua atau berikutnya 1 juta, dan compound maksimum ialah 250,000. Bagi segi penalti ini begitu tinggi sekali Yang Berhormat, tetapi ada juga tindakan ataupun diambil kesempatan oleh peniaga-peniaga. Dan untuk itu juga Yang Berhormat, bagi segi gagal meletakkan tanda harga bila kita adakan skim kawalan harga musim perayaan, bagi segi individu denda maksimum 10,000, compound maksimum 5,000, bagi syarikat 20,000, compound maksimum sebanyak 10,000. Mengenai dengan barangan tambahan seperti yang disoalkan oleh Yang Berhormat, saya telah nyatakan bahawa kerajaan akan mengkaji daripada masa ke semasa keperluan penambahan barangan mengikut musim-musim perayaan. Sekiranya perlu ditambah, kita akan tambah apabila menjelangnya perayaan-perayaan yang saya sebutkan tadi. Dan yang keduanya mengenai dengan kedai krim. Pada tahun ini kerajaan berhasrat, kementerian akan berusaha untuk menambahkan sebanyak 60 lagi buah kedai krim di seluruh negara, 60 buah. Jadi mungkin kawasan Yang Berhormat juga, kalau perlu kita boleh tentukan 60 buah krim daripada 128 kedai krim yang sedia ada sekarang ini. Dan di dalam kedai krim sekarang ini kita telah, oleh kerana untuk nak menangani kos sara hidup ini, kita telah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk penambahbaikan jualan di dalam kedai-kedai krim. Kalau dulunya kedai krim ni adalah barangan kering semata-mata, tetapi sekarang ini kita telah mengadakan pilot project bersama dengan MOA di Lembah Kelang, sebanyak 10 buah kedai krim di Lembah Kelang. Dalam percubaan kita jual barang-barang basah, ikan, sayur dan sebagainya. Ini percubaan dan insyaAllah sekiranya berjaya kita akan kembangkan jualan barang-barang basah ini di seluruh kedai-kedai krim yang terdapat. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri patut mengarahkan kepada speaker. Okey. Bukit Gantang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya ialah, apakah kriteria
kedai krim yang nak dibuka di satu kawasan, adakah kerana hanya keperluan kepada modal saja ataupun kerana kawasan tersebut terdiri dari kalangan mereka yang berpendapatan rendah? Yang keduanya, minta senaraikan. Saya minta supaya kementerian senaraikan kedai yang menjual ayam RM1 untuk seluruh negara. Ya, Yang Mohd, sebenarnya soalan tambahan ni hanya satu. Macam pun dua, Bukit Gantang pun dua. Jadi boleh pilihlah mana satu boleh jawab. Terima kasih Yang Hormat. Nak jawab Datuk ayam Speaker. satu ekor pun RM1 pun boleh. Mengenai dengan kedai krim yang kita wujudkan di seluruh negara, kita bergantung kepada kadang-kadang ada permintaan dan kita rasa perlu kita wujudkan kedai krim di kawasan-kawasan itu, kita akan wujudkan. Tetapi hasrat kerajaan supaya tiap-tiap kawasan parlimen di seluruh negara akan diwujudkan kedai krim satu Malaysia, insyaAllah. Even kawasan yang berhormat sendiri juga, sekiranya perlu kita akan usahakan supaya 222 kedai krim di seluruh negara akan diwujudkan untuk membantu supaya pengguna akan mendapat barangan yang begitu murah di kedai krim. Dan soalan yang kedua tu saya ingat tak perlu saya jawab. Terima kasih. Ya. Saya jemput Tuan Samsul Iskandar bin Muhammad Akin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua. Dari Kajang ke Putrajaya, soalan saya nombor 2. Ya. Terima kasih Tuan Ketua. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Yang Berhormat Bukit Katil secara bersekali dengan pertanyaan dari Yang Berhormat Libaran pada 7 April 2014 kerana ia menyentuh kepada isu yang sama. Ya, sila. Terima kasih Tuan Ketua. Bila saya membaca soalan daripada Bukit Katil ini, soalannya saya nak jelaskan sini Tuan Ketua. Saya nak quote, memberi pandangan kepada pihak imigresen negara asing. Menyatakan peranan kementerian dalam memberi pandangan kepada pihak imigresen negara asing bagi menghalang seseorang individu atau tokoh politik memasuki negara tersebut. Saya rasa kadang-kadang soalan ini ada niat atau berprasangka yang buruk. Walau bagaimanapun Tuan Di-Pertua, saya ingin menjawab juga. Sebagaimana yang Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, setiap negara yang berdaulat mempunyai hak yang menentukan polisi dan undang-undang negara masing-masing, termasuk menentukan sendiri akan peraturan imigresen yang berkaitan. Lantaran itu, hak sesebuah negara untuk membuat kepastian dan keputusan untuk membenarkan seseorang warga negara asing memasuki atau sebaliknya ke dalam negara tersebut adalah hak mutlak negara berkenaan. Oleh yang demikian, Malaysia tidak akan mencampuri keputusan yang dibuat oleh mana-mana negara asing dalam menghalang seseorang individu memasuki negara tersebut, sebagaimana kita tidak mahu orang lain mencampuri hal ehwal dalam negara kita. Lazimnya tiada sebarang penjelasan perlu diberikan oleh negara berkenaan atas sebab musabab tindakan yang diambil. Tuan Ketua, seperti yang Dewan Yang Mulia sedia maklum, tindakan pihak imigresen Jepun menghalang ketua pembangkang memasuki Jepun telah menimbulkan rasa tidak puas hati segelintir pihak, terutamanya Yang Berhormat Bukit Katil mungkin. Ukuran daripada itu, Yang Berhormat Bukit Katil dan rakan-rakannya telah mengadakan demonstrasi bagi memprotes perintah halangan tersebut di hadapan Kedutaan Jepun pada 21 Januari 2014
tanpa memikirkan kesan dan implikasi yang tidak baik terhadap hubungan dan kerjasama Malaysia dan Jepun. Namun begitu, oleh kerana hubungan diplomatik Malaysia dengan Jepun yang telah terjalin selama ini yang begitu baik sekali, kedutaan besar Jepun di Kuala Lumpur, walau bagaimana perasaannya sekalipun, telah menjelaskan secara terperinci bahawa larangan masuk berkenaan dilaksanakan berdasarkan peruntukan Akta Kawalan Immigration dan pengiktirafan orang pelarian Jepun Seksyen 11 Perkara 54, iaitu, saya dengan izin Tuan Ketua, Ya, sila. any foreign national who has been convicted of a violation of any law or regulation of Japan or of any other country and has been sentenced to imprisonment with or without work for 1 year or more, or to an equivalent penalty, shall be denied permission to land in Japan. Tak payahlah saya jelaskan, nanti orang kampung saya tahu pula maknanya ada tokoh-tokoh yang tak boleh masuk kerana telah dipenjarakan. Jadi saya juga nak menjelaskan kepada Tuan Yang Ketua bahawa seperti soalan Bukit Katil tadi, Yang Berhormat Ketua Pembangkang pernah memasuki Jepun sebelum itu. Sebelum beliau dilarang pada Februari 2014, tahun 2011, tahun 2012 beliau pernah memasukinya, dan saya nak jelaskan bahawa beliau telah mendapat kelulusan secara khas, kelulusan khas yang diberikan oleh kerana Yang Berhormat Pematang Pauh sendiri menulis secara bertulis, minta secara bertulis dengan kedutaan Jepun. Maka sebab itu diberikan kelulusan khas. Kemudian apabila beliau telah pun dilarang masuk, balik semula ke sini, buat tuduhan yang macam-macam, sekali lagi nak masuk ke Jepun, kali ini beliau memohon permit masuk secara bertulis yang benar-benar diberikan kelulusan khas oleh kedutaan Jepun untuk beliau sekali lagi masuk ke negara Jepun. Terima kasih Tuan Ketua. Ya, Bukit Katil. Terima kasih Tuan Ketua. Saya nak jelaskan bahawa sebulan selepas daripada Pematang Pauh dihalang, saya dan Pematang Pauh berjaya atau dijemput sekali lagi memasuki Jepun, dan berjaya masuk kali ini. Dan saya ingin tegaskan bahawa ini adalah kerana susulan daripada organisasi yang menjemput Pematang Pauh itu datang ke Malaysia dan meminta maaf dan menjemput semula untuk hadir dalam program yang telah disusun di Jepun pada hujung bulan Februari yang lalu. Sebab itu saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Sementara semalam Yang Berhormat Perdana Menteri menjelaskan bahawa akan memberi bantuan kepada mana-mana rakyat yang ditimpa masalah. Dalam konteks ini, Ketua Pembangkang adalah satu institusi dalam sistem demokrasi negara. Kalau kerajaan ataupun organisasi di Jepun, Ya, soalannya. boleh datang ke sini menjemput, maknanya mereka memandang serius kerana Jepun adalah pelabur, negara pelabur utama di Selangor. Kenapakah, saya ingin tahu kenapakah kementerian dilihat tidak betul-betul serius menanggapi isu ini, walaupun yang dihalang itu adalah seorang tokoh Ketua Pembangkang yang merupakan satu institusi dalam demokrasi, sistem demokrasi negara kita, dan sehingga sekarang kita tidak dapat penjelasan ataupun tidak ada satu penegasan sama dalam bentuk nota diplomatik dihantar kepada kerajaan Jepun untuk memastikan agar perkara ini tidak berlaku pada mana-mana anggota parlimen yang lain. Ini maksud saya, kerana soal yang Pak Menteri sebutkan tadi, soal nak minta kelulusan dan sebagainya, kerajaan Jepun sendiri telah memberikan kebenaran visa on arrival, dan itu yang dilakukan oleh mana-mana pihak yang ingin memasuki Jepun, dan tidak timbul isu
berkaitan dengan halangan kena kelulusan bertulis dan sebagainya. Malah saya Ya, Bukit Katil. sedikit saya Ya. Berhormat Speaker, saya nak Ini nyatakan ada saya ketika peraturan 24/4 ni. soalan saya ketika Soalan saya jangan jadi elah untuk hadir ke berbahas. kedutaan Jepun, bila saya tanya kepada pegawai kedutaan, Bukit Katil kenapakah ada perkara peluang ini untuk dihalang, berbahas mengenai isu mereka ni. beritahu ada laporan terkini. Ini yang saya nak minta yang Pak Menteri tolong jelaskan. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Pasal apa tak tunggu lama sikit, bos baru masuk, bos Muhammad Bukit Katil, dia nak dengar penjelasan tu. Yang itu Kita tahan bos, tak perlu dia datang. Ya. saya nak jelas. Tuan Ketua, Ya, sila. pertamanya kita kena terima hakikat bahawa semua yang berhormat yang ada dalam Dewan ini bukan semuanya diiktiraf oleh mana-mana negara sebagai mereka yang benar-benar honorable. Itu kita kena jelas. Semua yang berhormat ada sini. Siapa pun rakyat dalam negara kita ni, kalau nak pergi ke luar negara, ada undang-undang negara tersebut, kita kena ikut. Tetapi kecuali mereka yang memegang diplomatic passport. Siapa dia? Contoh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Dulu bekas Ketua Pembangkang, sekarang ni bekas Timbalan Perdana Menteri. Jadi sebab tu dia boleh masuk. Banyak negara yang dibenarkan mengikut diplomatic passport yang ada. Hari ini, kalau dah tak ada pasport tu lagi, dia dah jadi rakyat biasa macam kita ni, yang tak ada lagi dah mempunyai immunity. Maka sebab itu, kena ikut perundangan yang ada. Dan saya dah jelaskan tadi, bahawa kalau nak masuk di Jepun ini memerlukan visa. Dan visa itu diberikan kalau rakyat biasa senang, mudah. Kalau rakyat seperti yang telah pun terkandung dalam undang-undang immigration Jepun tadi, saya tak payah baca sekali lagi lah. Dia memerlukan visa yang khas, permission yang khas. Maka sebab itu dia kena tulis. Kedua, kalaulah dia telah pun dilarang untuk masuk di airport tersebut, masalah kita rakyat biasa ni, termasuklah Ketua Pembangkang, sebagai seorang rakyat yang biasa, lain kali nak pergi ke negara yang sebegitu rupa, beritahu dengan kita Kementerian Luar. Itu maksud saya, kita akan bantu. Tapi bila telah pun dilarang dan tak beritahu dengan kita, balik ke Malaysia, baru panggil press conference, kata macam-macam tentang Kementerian Luar, maka macam mana kita nak bantu bila kau dah balik, nak hantar semula? Walau bagaimanapun, apabila jemputan sekali lagi dibuat, dan kita mengetahuinya, dan kita dapat tahu, maka kita tiap-tiap hari telefon. Kerana kita tahu Ketua Pembangkang ni hebat orangnya. Kita nak supaya dia boleh pergi Jepun, bagi ucapan yang baik di sana, menjaga maruah negara. Maka sebab itu kita beri bantuan dan kita telefon Kedutaan Besar Jepun, bagi tahu, make sure ada surat. Dah ada ke belum? Dia kata surat dah sampai. Dah sampai, minta kalau boleh berikan kelulusan secepat mungkin. Kemudian Jepun kata dah hantar ke negara Jepun, immigration di sana. Akhirnya boleh pergi sekali lagi. Itulah bantuan kerajaan melalui Kementerian Luar yang telah pun kita berikan. Terima kasih banyak Tuan Ketua. Ya, dipis. Terima kasih kepada Yang Berhormat Yang Di-Pertua kerana membenarkan saya mengemukakan soalan tambahan. Difahamkan pada 26 Februari, Ketua Pembangkang telah memasuki Jepun sekali lagi. Maknanya apa yang tersurat atau tersirat kita tidak ketahui. Sebab seawalnya tak lepas, tapi kali kedua ini Ketua Pembangkang telah lepas pula tanpa diketahui Ya, oleh soalan. kita semua. Jadi soalan saya,
Soalan saya, adakah dengan kemasukan tersebut, apakah ia ada perancangan sulit ataupun hidden hand sebagaimana dimasukkan oleh setengah pihak yang telah tidak berfungsi lagi? Itu soalan tambahan, Yang Berhormat Menteri. Ya. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Lipis. Pertama saya nak jelaskan dengan izin, perkataan yang digunakan oleh Yang Berhormat Lipis kata hidden hand itu tak pernah wujud. Jadi kalau benar-benar ada hidden hand seperti yang dimaksudkan oleh soalan pertama oleh Bukit Katil tadi, yang saya kata berprasangka buruk terhadap kerajaan itu, kalau benar ada, kita boleh buat sekali lagi pada 26 Februari tersebut. Tapi oleh kerana kita telah menjelaskan bahawa kerajaan tak masuk campur, maka sebab itu bantuan kita berikan. Dan bantuan yang kita berikan itulah yang memudahkan sekali lagi Ketua Pembangkang masuk Jepun, dan lain kali nak masuk Jepun pun mesti kena tulis surat sekali lagi seperti yang telah dibuat pada 26 Februari. Saya minta semua kena faham di sini, tak ada kena-kena mengena dengan masalah Kementerian Luar. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya nak bagi penjelasan je. Tak ada kelulusan khas yang diberikan, tidak ada permohonan kepada Kementerian Luar. Yang saya buat hanya makluman dan diluluskan tanpa syarat baru seperti mana disebut oleh Menteri, mengelirukan Dewan. Saya tidak isi apa-apa borang, diluluskan, disambut baik. Menteri Luar bercakap dengan pengurusi Sasakawa, mohon maaf, Menteri Luar Jepun, Menteri Luar sini sombong, Menteri Luar Jepun minta maaf. Jadi terima kasih banyak. Kalau Kementerian Luar kata bagi kerjasama, saya ucap terima kasih. Saya tak ada masalah. Kalau Kementerian Luar bagi kerjasama, saya ucap terima kasih. Tetapi jangan mengelirukan kata kita minta permohonan khas. Bohong. Tidak ada kelulusan khas dari Kementerian Luar Jepun. Ya. Mengelirukan Dewan ni. Yang Berhormat, Tuan Ketua. Saya juga menghormati Ketua Pembangkang, tapi peraturan juga tetap peraturan. Ya, Tuan Ketua. Ya. Saya ingin jelaskan oleh kerana Ketua Bangkang dah bangun. Yang saya sebut itu adalah daripada surat yang saya terima daripada Kedutaan Besar Jepun, dan tak ada kena-kena. Pasal apa pula saya nak tipu Dewan? Saya bukan orang yang suka menipu, cakap lain buat lain. Saya Betul, surat dari Kementerian Luar Jepun, bukan surat diri saya. Yang dia sebut surat diri saya tak tulis surat. Menteri Luar. Dan dengarlah, nak cari apa-apa. Dia kata surat dari saya. Saya kata surat saya tak hantar. Surat dari Kementerian Luar Jepun tulis, tak apa, tak ada masalah. Dan saya ucap terima kasih kepada Kementerian Luar. Apa masalahnya? Yang saya jelaskan sebab yang Berhormat Speaker, sebab nama saya dikaitkan. Jadi saya dah hak untuk bagi penjelasan. Nak bohong buat apa di Dewan? Saya jelaskan saya diterima masuk tanpa sebarang surat dari saya. Surat dari Kementerian Luar boleh. Siapa bangkit kata tipu? Bangkit. Siapa kata tipu? Bangkit. Ini perangai UMNO. Dia tipu tak berani bangun. Tuan Ketua. Ya. Cukuplah. Ya. Tuan Ketua. Tak ada kena mengena langsung dengan UMNO. Sebab itu saya nak jelaskan, apa yang saya sebut tadi adalah daripada penerangan yang telah diberikan kepada Kementerian Luar daripada Kedutaan Jepun. Itu yang saya baca, itu yang saya terangkan kepada rakyat. Dan kita, sama ada UMNO atau Barisan Nasional, kalau cakap itu, buat itu. Setengah orang kata nak buat itu tapi tak buat langsung. Itu masalah yang ada hari ini. Terima kasih. Saya jemput Datuk Zahidi bin Zainul Abidin. Ya. Yang Berhormat Speaker, soalan saya nombor 3. Ya, sila Menteri. Ya, boleh sambung dalam perbahasan nanti. Terima kasih Datuk Yang Dipertua.
Buat masa ini, pengisian jawatan pegawai perubatan, jabatan keselamatan, kecemasan dan trauma di kebanyakan hospital-hospital kerajaan telah hampir penuh. Pihak hospital melalui kementerian akan membuat permohonan pertambahan jawatan kepada agensi pusat selaras dengan pertambahan bilangan pesakit dan beban tugas di jabatan kecemasan dan trauma. Kementerian sentiasa berusaha dalam meningkatkan perkhidmatan rawatan kecemasan di Jabatan Kecemasan dan Trauma di seluruh Malaysia untuk memastikan Jabatan Kecemasan sentiasa bersedia 24 jam setiap hari. Bilangan pegawai perubatan adalah dipastikan mencukupi dan perkhidmatan klinik rawatan selepas waktu pejabat juga disediakan bagi menampung peningkatan pesakit yang memerlukan rawatan. Kementerian Kesihatan telah meluluskan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit pada 2 tahun yang lepas bagi pembelian aset untuk Jabatan Kecemasan dan Trauma, termasuklah katil untuk wad pemerhatian supaya rawatan di Jabatan Kecemasan dapat diberikan dengan cara yang lebih berkesan. Jumlah keseluruhan katil observasi di Jabatan Kecemasan dan Trauma di dalam hospital-hospital utama ialah 542 katil. Dan untuk soalan yang berikut, bagi memastikan pelaksanaan pengecualian caj rawatan kesihatan dilaksanakan dengan cepat, teratur dan tidak terhalang oleh prosedur birokrasi, selain daripada pengarah hospital, pegawai hospital daerah, pegawai pergigian kanan, kuasa diberikan pengecualian juga diperturunkan kepada pegawai-pegawai daripada kalangan yang bertanggungjawab ke atas pengurusan hospital atau klinik kesihatan untuk memberi pengecualian ini, dan melalui proses ini mereka yang memerlukan bantuan diberi bantuan secara cepat. Terima kasih. Ya, sila Padam Sah. Ya. Dah tak bunyi. Terima kasih Tuan Speaker. Jadi sebelum soalan saya ni, saya minta kementerian tolong peringatlah hospital Padang Besar yang kita minta tu. Ya, soalan tambahan. Jadi soalan tambahan saya pertama sekali, dari segi birokrasi ni kita lihat bahawa kalaulah seorang yang susah tu dia nak minta memohon satu perawatan perubatan yang kronik seperti pembedahan dan sebagainya, maka prosedur dari segi borang, nak menunggu tanda tangan waris, lepas tu agak sukar sikit lah. Jadi macam manakah maknanya kita sebagai pemimpin ataupun ahli parlimen untuk membantu mereka. Jadi kadang-kadang prosedur tu tidak melibatkan pihak lain dapat membantu. Jadi saya minta lah kalau boleh pihak kementerian ni memberi kelonggaran sikit lah tentang dari segi prosedur borang dan kalau boleh tentang yayasan-yayasan, jenis-jenis yayasan dimaklumkan kepada kita apakah yayasan-yayasan yang sedia membantu. Kalau lah maknanya pihak kementerian ada list of yayasan yang boleh membantu mereka secepat mungkin apabila mereka menghadapi pembedahan ataupun memerlukan rawatan yang memerlukan bayaran tambahan untuk membeli alat-alat untuk perubatan. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih. Dato' Yang Dipertua, sebenarnya di dalam kos rawatan untuk pesakit di dalam negara kita pada keseluruhannya, khususnya kepada mereka yang berpendapatan rendah, 98% daripada kos mereka sebenarnya sudah diberi subsidi oleh kerajaan. Ada situasi-situasi tertentu seperti alat-alat tertentu di mana ada permintaan oleh pihak hospital supaya bayaran dibuat. Dan untuk mereka yang tak mampu untuk bayar bayaran itu pun, itulah sebabnya kerajaan telah menyediakan tabung khusus untuk memberi bantuan kepada pesakit-pesakit ini. Dan melalui itu pada lebih kurang tiap-tiap tahun 5,000 orang pesakit diberi pengecualian sejumlah lebih kurang 30 juta ringgit untuk pembelian alat-alat yang tidak diberi secara percuma dan yang diminta. Dan melalui kaedah ini tiada ada rakyat Malaysia yang akan dinafikan apa-apa jenis rawatan kerana isu keadaan ekonomi mereka atau taraf pendapatan mereka. Terima kasih. Ya, Kepung. Dato' Yang Dipertua, soalan tambahan.
Bolehkah Yang Berhormat terangkan itu di dalam doktor-doktor terutamanya yang pakar tu rakyat Malaysia ataupun rakyat asing, dan yang seterusnya itu macam mana Yang Berhormat memastikan layanan, kepakaran, kemahiran di dalam itu bidang kecemasan dan trauma ini. Ya. Contoh soalan yang dikemukakan, sekali lagi saya ulang. Terima kasih. Terima kasih. Pada masa sekarang ada bidang pengususan yang telah diwujudkan, iaitu pakar emergency di dalam hospital kita, dan mereka ini ialah mereka yang telah melalui latihan secara khusus untuk menjadi pakar di dalam bidang ini, dan program latihan ini pada masa sekarang dibuat oleh institusi pengajian tinggi di dalam negara kita, dan pada masa sekarang ada lebih kurang 130 orang pakar emergency yang sedang bekerja di dalam 50 hospital di dalam negara kita, dan proses pengiktirafan mana-mana bidang kepakaran maupun di dalam bidang pakar kecemasan dan trauma atau bidang-bidang yang lain di bawah tanggungjawab Majlis Perubatan Malaysia atau Malaysian Medical Council. Dan seperti ahli yang berhormat mungkin maklum, kita telah berusaha untuk menyediakan register kepakaran atau specialist register, di mana melalui latihan yang diterima dan diberi pengiktirafan, dan mereka yang mempunyai kelayakan yang diiktiraf ini akan dimasuk di dalam senarai register kepakaran ini, dan ini akan menjadi rujukan kepada kepakaran mereka. Terima kasih. Ya, Temeloh. Terima kasih, Ketua. Dalam isu ini saya lihat ada dua persoalan penting. Yang pertama ialah soal kekurangan doktor berbanding dengan jumlah penduduk, dan yang kedua ialah kekurangan upaya untuk menampung keperluan pesakit. Saya melihat statistik yang dikeluarkan oleh Fakta Kesihatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan, doktor seluruh negara ada 36,607 orang berbanding dengan populasi penduduk 28,964,300 orang. Artinya nisbahnya seorang doktor 791 penduduk. Kemudian jumlah katilnya pula kalau dilihat pada hospital kerajaan berbanding dengan pesakit luar dan juga pesakit baru yang masuk juga mempunyai kekurangan yang begitu ketara. Jadi apakah suatu langkah yang telah diambil oleh